Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku Nabi bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-8 hingga berikutnya daripada surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Syaitan itu tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dilempar dari segenap penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi perbicaraan tersebut, maka ia dikejar oleh suluk api yang sangat terang benderang. Ayat yang lalu muslim-muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Allah telah menceritakan tentang pemeliharaan langit dari syaitan yang derhaka. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan syaitan dan cara pemeliharaan itu. Mereka iaitu syaitan-syaitan sentiasa tidak dapat mendengar percakapan para penghuni tempat kedudukan yang tertinggi, iaitu malaikat pilihan. Mereka dilempar dari segala penjuru untuk mengusir mereka dengan kasar dan bagi mereka seksa yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang menyambar sekali sambar, tergesa-gesa untuk mencuri pendengaran sehingga boleh jadi mendengarnya tapi tak sempurnalah tuan-tuan, maka ia akan segera diikuti oleh suluk api yang menyinari angkasa sehingga mereka lari ketakutan, takut terbakar kerana ini. Ini kalau kita nak menguraikan lanjut konteks ayat yang dikehendaki oleh Allah SWT, artinya kawalan ketat. Kalau kita nak pergi bank tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dahsyat sekali kawalan yang ada. Kita nak pergi ke pusat-pusat tertentu yang menyimpan data dan sebagainya, kita lihat itu ketat sekali kawalan yang telah pun ditetapkan itu. Maka demikian di sisi Allah SWT, tentulah lebih lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada kita lafazkan walaupun satu kalimat pun, melainkan ada catatannya. Yasma'un ni asalnya, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yatasamma'un ala wazan yatafa'al. Yatasamma'un, kedua kata ni pada mulanya diambil perkataan sami'a. Yasma'un ataupun yatasamma'un, kedudunya berasal perkataan sami'a yang bermakna mendengar. Tapi bila tambah ta dan kemudian diubah menjadi sin, lalu digabungkan dengan sin yang asal ini, nampak tak? Yatasamma'un, yasma'un. Jadi ta itu hilang, digantikan dengan sin, dan sin itu diidghamkan kepada sin yang berikutnya. Ini bukan saja dari sudut tajwid, tapi dari sudut bahasa pun ada idghamnya, dari sudut saraf punya. Pelajari bahasa Arab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan memahami bahasa Arab ni kita memahami bahasa Al-Quran. Sekarang macam-macam pendekatan pelajaran Quran, bahasa Al-Quran yang ada. Belajar Nahu daripada bahasa Melayu pun ada. Cuba lihat satu buku bertajuk Belajar Nahu Mengurusi Bahasa Melayu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hadirlah ke kuliah-kuliah bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, supaya kita memahami kalamullah ini. Rugi kita tak ambil peluang untuk memahami bahasa Arab. Jadi penambahan ta kemudian berubah menjadi sin, diidghamkan dengan sin yang asal, menjadikan kata ini bererti usaha bersungguh-sungguh untuk mendengar. Ada di kalangan para qurra yang bacanya dengan yasma'un. La yasma'una ila al-mala'il a'la. Jadi bila gunakan huruf jar ila, yasma'una ila, bererti berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh dan memahaminya. Jadi kerana ayat di atas menafikan perkara tersebut, maka
Ini bererti boleh jadi syaitan ini dapat mendengar sebahagian daripada percakapan malaikat di langit, tapi mereka sudah tentu gagal untuk menangkap maksudnya. Itu sebab dalam ayat ini menggambarkan wa yuqzafuna min kulli janib, mereka akan diusir, dihalau, dilempar dengan suluh api dari segala penjuru. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam satu riwayat dari Imam Muslim dan sahihnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku ni pernah diberitahu oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Ansar bahawa pada satu malam mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada cahaya bintang yang menyinar. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian sebut pada zaman jahiliah dahulu bila melihat kejadian seperti ini? Mereka jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami sebelum ini percaya kalau berlaku begitu wahai Nabi SAW zaman jahiliah dahulu, kami percaya bahawa ia menandakan kelahiran atau kewafatan seorang yang mulia, seorang yang agung. Lantas Nabi pun membetulkan kepercayaan tersebut. Nabi telah bersabda, ia tidak menggambarkan kematian atau kelahiran seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Maha Tinggi, apabila menetapkan satu perkara, maka malaikat pemikul arasy bertasbih, kemudian penghuni langit di bawah mereka bertasbih, sehingga kepada penghuni langit yang paling dekat dengan dunia, yang pernah kita ceritakan dahulu tuan-tuan, peringkat-peringkat langit yang pernah Nabi SAW lalui dalam Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi mereka yang berada di bawah merupakan para malaikat pemikul arasy bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita? Maka mereka yang di atas menjawab, apa yang telah difardukan, ditetapkan oleh Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Allah SWT, tanpa sebarang pembinaan pada fakta tersebut. Maka penghuni langit pun saling bertanya dan menceritakan satu sama lain sehingga sampai kepada penghuni langit yang terdekat. Ini penghuni malaikat, di kalangan malaikat di sama'id dunia yang paling dekat dengan kita pun berbicara. Maka pada waktu itulah jin mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi, mengusahakan untuk dengar juga apa yang sedang berlaku. Dan mereka pun menyampaikan kepada rakan-rakan mereka, tabiat yang sama beratur berpanjangan daripada langit ke bumi. Maka apa yang mereka sampaikan sebahagiannya benar, tapi mereka telah mencampur adukkannya dengan kebohongan dan juga menambah-nambah. Ini satu penjelasan yang menarik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, berkaitan dengan kejaran, hambatan, lemparan daripada langit oleh para malaikat terhadap jin, syaitan yang berusaha untuk meneroka, mengetahui lanjut perkara tersebut. Tak dinafikan mungkin mereka tahu, tapi tak sempurna. Jadi dengan satu patah, dua patah perkataan, kemudian dicuba goreng sendiri. Nanti kita akan bincang surah Al-Hijr lebih lanjut, bagaimana perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu dalam surah Syu'ara pun kita pernah bincangkan, innahum anis sam'i lama'zulun, sungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar ketetapan Allah SWT. Lama'zulun, Muslim-muslimat adalah hati dan dikasih sekalian. Perkataan al-mala', al-mala'ul a'la yang pernah kita bincangkan sebelum ni, al-mala'ul a'la merujuk kepada malaikat-malaikat yang pangkat yang tinggi, kedudukan di sisi Allah SWT. Ketuanya Jibril AS. Manakala penghuni bumi pula dengan manusia dan jin, syaitan ini dipanggil sebagai al-mala'ul asfal. Jadi malak ni kalau kita lihat di struktur bahasa Arab berasal dari perkataan mala'a yang berarti penuh. Jadi orang-orang yang diketua dipanggil sebagai al-malak kerana mereka ni memenuhi mata dan juga hati masyarakat yang biasa dipimpin oleh mereka. Nampakkan kekuatan, pengaruh, penampilan, pakaian, pangkat, bahasa. Kalau di kalangan kita pula yang cakap bahasa Inggeris pula sampai mengejutkan, menjadikan orang semua jadi takut. Itu dia contohnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Dia cakap Inggeris ni tak hebat mana pun, tapi dah jadi trend hari ini kerana kita bangsa yang dijajah sentiasa melihat penjajah itu lebih hebat. Padahal bahasa kita ni mampu untuk memimpin dunia seperti dikatakan oleh Dr. Ahmad Syarafi satu masa dahulu. Kerana bahasa Melayu adalah paling mudah ditulis, tak ada struktur bahasa yang ketat, tak ada hafazan yang banyak. Lihatlah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, orang Arab duduk kat Mesir tak pernah datang ke Malaysia pun, belajar daripada kawan-kawan Kelantannya pun boleh cakap bahasa Arab, boleh cakap bahasa Melayu Kelantan dengan fasih. Jadi kelompok yang dimaksudkan ni kalaulah merujuk kepada manusia dalam ayat al-malak, maka ia berarti orang yang dipandang dengan penuh penghormatan. Kalau berada di satu tempat, orang semua rasa takut, seolah memenuhi tempat tersebut. Dan ia juga membawa makna membantu.
seolah-olah al-mala' ni mereka saling bantu satu sama lain dalam idea, dalam tindakan mereka. Maka itu sebab Quran menggunakan perkataan ini bagi menunjukkan para pemimpin masyarakat di kalangan manusia ni biasanya merujuk kepada yang neraka kepada Allah SWT. Mereka membantu dalam perkara-perkara penderhakaan kepada Allah SWT, sehingga mereka mendapat pendapat yang sama untuk mengatasi Nabi Muhammad SAW dan Islam sebagai contohnya. Perkataan wasib bererti terus menerus. Jadi kata ni menunjukkan bahawa bila syaitan berjaya mengelakkan diri daripada semuraan api yang panas ini yang menakutkan, tapi mereka ni tetap tidak akan luput daripada seksa yang Allah akan tetapkan di akhirat kelak. Perkataan syihab pula tuan-tuan merujuk kepada suluh yang diperoleh daripada api yang menyala-nyala. Jadi para ahli bahasa menterjemahkan kata ni dengan nama meteor. Apa meteor ni? Satu yang meluncur di angkasa masuk ke dalam atmosfera, menyala kerana geseran udara. Ia pada umumnya habis terbakar sebelum kena permukaan bumi, tapi kadang-kadang ia menyentuh, ia jatuh juga ke bumi dan menimbulkan apa dipanggil lubang, menimbulkan kebakaran, kerosakan dan sebagainya. Ini di sudut pandangan saintis. Perkataan as-saqib ni tuan-tuan, as-saqib berasal perkataan thaqaba. Thaqaba ni maknanya melubangkan. Kalau suqbah maknanya lubang, masqub yang dilubangkan. Jadi bumi ni yang ditutup dengan kegelapan malam, namun dari celah-celahnya kelihatanlah bintang dengan cahayanya yang bagaikan menembusi, melubangi kegelapan malam tersebut. Ini cantiknya tamsilan yang dikemukakan oleh Al-Quran Karim. Ini cantiknya pendekatan tashbih yang digambarkan oleh Allah SWT di sini. Ia juga barangkali memiliki pendekatan maksud majazi yang bererti satu benda-benda yang berkemampuan untuk membakar sampai melubangkan, menembusi. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita kaji Al-Quran ini, kita lihat Quran ni banyak mendatangkan al-masal. Al-masal ni maknanya tamsilan. Jadi penggambaran sesuatu hakikat yang bersifat tak nampak, immaterial, dengan satu benda yang bersifat material dan mudah untuk dijangkau oleh panca indera kita. Kerana Quran datang tuan-tuan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bila kita belajar, dia ada majaz dia, dia ada timpulan bahasa dia, dia ada dari sudut kiasan kata dia. Dan itu kita perhatikan dengan Allah SWT. Contohnya surah Al-Ankabut ayat yang ke-43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami bawakan untuk manusia, tiadalah yang dapat memahaminya kecuali orang berilmu. Jadi maksudnya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, barangkali ada juga ayat ini merujuk kepada maksud tamsilan majazi yang kita pun tidak memahaminya. Madailah untuk sebut setakat itu saja berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat memutuskan bintang ini, tahi bintang, meteor dan sebagainya untuk dilemparkan kepada jin syaitan yang cuba untuk meneroka, mencari-cari, mencuri maklumat yang terdapat, lantas menyesatkan manusia dengan pemahaman mereka yang singkat dan dangkal itu. Ini merujuk kepada manusia, orang beriman, untuk berfikir, melihat bintang di langit, melihat keindahan waktu malam, melihat kejadian Allah SWT lalu timur dalam dirinya, seperti yang Allah SWT sebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak. Supaya timbul dalam diri subhanak, maha suci engkau ya Allah, dalam ayat ke-190 hingga 191 daripada surah Ali Imran. Jadi kita disuruh untuk merenung, melihat. Ini merupakan satu daripada anak tangga menjadi orang yang saleh. Banyak berfikir, muhasabah diri, merasakan kerdilan diri, merasakan kekuasaan Allah SWT. Itu merupakan anak kunci menjadi orang yang saleh, orang yang humble kepada Allah SWT, bukannya orang takabur. Milikilah kitab sebagai contohnya, ringkasan Riyadhus Salihin. Miliki di rumah, kumpulkan isteri dan anak-anak kita. Setiap malam sebelum tidur, melapkan mata, kemarilah kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Mendengar wasiat-wasiat, mutiara-mutiara berharga untuk membaik kuliah diri ini tuan-tuan, penting. Seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang ingin saya bawakan pada kuliah lalu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-23 Hijrah melaksanakan ibadah haji bersama dengan para isteri dan juga isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin.
Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, selesai mengerjakan manasik dan dari Mina, Sayyidina Umar ni pun melonggokkan selonggok pasir, lalu membentangkan bajunya, menghamparkannya kain, terlentanglah dia memandang ke langit dan berkata, Allahumma ya Allah, umurku kini sudah bertambah, tulangku sudah rapuh, kekuatan pun dah kurang, rakyatku pun tersebar di mana-mana, dan pemerintahanku pun aku rasa sudah berada pada tahap yang kau kehendaki walaupun ada kelemahan. Ya Allah, kembalikanlah aku dalam keadaan Engkau redha kepadaku dan aku redha kepadamu, ya Allah. Ini doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila mencapai umur 60 tahun. Umur 60 tahun masih tegak, kuat macam Sayyidina Umar, tapi dia melihat perjalanan bintang, langit, bulannya, mataharinya, semuanya sempurna. Dia berfikir, Allah, kalaulah pengetahuan aku dah berada macam ni punya baik, kalaulah dah berada itu dan kau redha, ya Allah, kembalikan aku kepadamu. Aku rindu nak bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan selang beberapa hari selepas itu Sayyidina Umar mimpi. Sayyidina Umar mimpi melihat seekor ayam jantan mematuknya 2 kali. Sayyidina Umar melihat dalam tidurnya ayam jantan mematuk. Ayam jantan ni binatang yang lemah, tuan-tuan. Dia mempunyai sayap macam burung tapi tak boleh terbang. Seorang kisah mengatakan bahawa ayam jantan ni, ayam pada masa Nabi Nuh melaburkan kapalnya, lalu ayam minta untuk turun makan dekat bawah. Ini cerita saya lihat, tuan-tuan, betul benar, Allahu a'lam. Nabi Nuh benarkan dengan syarat dia pulang semula, tapi dia tak pulang-pulang. Akhirnya Nabi Nuh pun menjadi marah. Nabi Nuh mengatakan, mulai ini kau tak boleh terbanglah, wahai burung ayam nama ayam ini. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kisahnya tak ada dalam hadis, tuan-tuan, saya lihat. Tapi Sayyidina Umar melihat seekor ayam jantan mematuknya 2 kali. Pelik dah, tuan-tuan. Ayam jantan ni bukannya kuat mana, boleh patuk kita. Kalau ular tu barangkali munasabah juga, tapi ni ayam jantan. Apa rahsianya, tuan-tuan? InsyaAllah kita akan bincangkan hari ini pada datang. Hasil daripada termenung dari Sayyidina Umar dan tafakur melihat kecantikan sistematik yang alam yang Allah ciptakan, ada kaitan dengan kematian beliau selepas ini. Kita akan bincangkan. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.